Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa khabar semua? Harap semua sihat Okey. Jadi kita teruskan dalam kelas pendidikan kesihatan kita pada kali ini. Kalau kita ingat balik sebelum ni kita belajar mengenai boleh bertindak apa yang awak perlu buat jika awak berada dalam situasi yang bahaya ataupun kecemasan. Okay, kali ni kita berkait rapat juga dengan situasi bahaya ataupun kecemasan ni. Cumanya, ianya adalah situasi berbahaya yang boleh ataupun mungkin berlaku dalam sekolah iaitu buli. Apa tu buli? Siapa itu pembuli? Apa itu mangsa buli? Cara-cara nak lari daripada dibuli? Kesan jika dibuli dan kesan kepada pembuli. Kita akan belajar dalam topik kali ini. Okey, sebelum kita mulakan, kita lihat dulu apakah standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya, kita tengok pula apakah objektif dan kriteria kejayaan. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan kelas kita sekarang. Okey, macam yang cikgu cakap, tajuk kita hari ini adalah mengenai buli. Okey, topik dia dekat situ tulis jangan buli, elak buli. Mari kita mulakan topik ni dengan kita belajar dulu apa makna-makna perkataan yang awak akan selalu dengar dan selalu nampak dalam topik ni. Okey, informasi makna perkataan. Tengok yang pertama dulu. Okey, yang pertama perkataan buli. Buli ni maksud dia menyakitkan hati seseorang dengan perbuatan dan perkataan. Awak bagi orang terasa lah, bagi orang tu tak suka, sakit hatinya dengan orang ni. Dengan perbuatan. Perbuatan maksud dia awak guna tangan ke apa ke lah. Perbuatan awak buat sesuatu. Perkataan, awak cakap benda yang tak elok dekat orang, awak ejek dia, awak kutuk dia, kata dekat dia, tu pun dikira sebagai buli juga. Okey. Perkataan yang kedua, pembuli. Pembuli adalah orang yang membuli orang lain. Nama gelaran pembuli ni kita bagi kepada orang yang suka buli orang lain lah. Okey, dan yang ketiga, mangsa buli. Mangsa buli ialah orang yang dibuli oleh pembuli. Kalau tadi pembuli, orang yang buli orang lain. Mangsa buli adalah orang yang kena buli dengan si pembuli tadi tu. Okey? Alhamdulillah dekat sekolah kita, setahu cikgu kita tak ada masalah buli yang berlaku dalam sekolah kita. Tapi ni cikgu nak kongsikan sedikit dengan awak beberapa laporan akhbar. Akhbar ni surat khabar lah. Okay? Laporan surat khabar mengenai isu buli yang pernah terjadi di sekolah-sekolah dalam sekitar kawasan di Malaysia ni. Okay? Tengok ni ada 3 tajuk surat khabar. Yang pertama apa? Murid trauma dibuli rakan. Awak tengok gambar budak perempuan tu, dia ada letak nama dia kat situ, tak tahu nampak ke tak. Ni laporan akhbar tahun 2015 Dia tahun 2 dia kena buli dengan kawan-kawan dia. Jadi awak jangan ingat darjah 1 ke, darjah 2 ke, semua orang ada. Kalau jadi masalah buli ni, dia tak kisah tak umur awak siapa-siapa pun. Boleh jadi sama-sama umur ataupun yang umur lebih daripada awak boleh buli yang lebih muda kan. Okey. Yang sebelah dia ada gambar cikgu dia pakai tudung tu. Okey. Mangsa buli cyber berpotensi bunuh diri. Zaman dulu sebelum adanya Facebook lah, WhatsApp semua ni orang selalu guna, tak ada pun perkataan buli cyber ni. Tapi sejak dah zaman internet makin berkembang dengan maju ni, wujud pula satu kaedah baru nak buli orang, iaitu buli cyber. Buli cyber ni maksudnya apa? Awak pergi cakap benda tak elok dekat orang dekat internet, awak pergi muat naik benda-benda yang tak elok tentang seorang ni sampai dia malu. Itu pun boleh jadi sebagai buli cyber juga. Sampai dia tulis kat situ boleh bunuh diri. Ni kat sekolah tau.
pun dah ada sampai tahap nak bunuh diri. Okay? Yang ketiga, ejek punca insiden buli di sekolah agama di Putatan. Jadi isu buli ni bukan dekat sekolah biasa saja, sekolah kebangsaan yang biasa, sekolah agama pun boleh jadi. Jangan ingat, oh dia ni pergi sekolah agama mungkin tak ada masalah disiplin kot. Okay. Mungkin betul, mungkin tidak, sebab ni adalah masalah kelakuan murid. Kita tak boleh nak kira kalau pergi sekolah ni je tak ada masalah buli. Dia kalau nak jadi, dia jadi. Okay? Sekarang kita tengok lebih lanjut mengenai buli ni. Okay? Yang pertama, kita tengok kesan kepada pembuli. Maksudnya, apa yang akan jadi pada awak kalau awak ni seorang yang suka buli orang? Ada 3 benda yang boleh jadi dekat awak, boleh datangkan kesan kepada diri awak kalau awak seorang pembuli. Yang tengah tengok video ni, kalau awak suka buli orang, ingat balik benda ni boleh jadi dekat awak. Okay? Yang pertama, rasa sombong. Macam mana jadi rasa sombong tu? Yalah, sebab dia selalu buli orang lain kan. Orang lain tu mungkin budak yang dia buli tu lebih pendek daripada dia ke, lebih kecil daripada dia. Bila dia boleh buli orang, dia rasa dia tu kuat. Dia rasa diri dia tu hebat. Dia rasa diri dia orang paling power, paling terror dekat sekolah ni. Itu yang buatkan diri dia rasa sombong. Okay? Nombor 2, suka mendera. Mendera ni maksudnya apa? Dia suka suruh orang bukan tolong pun, suka suruh orang buat kerja untuk dia. Contoh, dia ni ada darjah yang lebih tua, dia minta budak darjah yang lebih bawah, budak tahun 1 ke tahun 2 ke, dia kata tiap-tiap kali waktu rehat awak kena datang jumpa saya, tolong saya beli makanan dekat kantin. Saya nak awak beli awal supaya nanti makanan saya suka tu tak habis awal. Tu kira mendera lah tu. Benda tu patutnya dah dia yang nak, dia lah pergi beli. Kenapa suruh orang lain pula belum tolong buatkan, betul tak? Jadi bila awak jadi seorang yang pembuli ni, awak akan suka dera orang lain. Tak baiklah kalau macam tu, okey? Dan yang ketiga, bila dah suka buli ni, kalau dah kena tangkap dengan cikgu ke, ada pengawas yang tolong buat laporan bagi tahu dekat cikgu disiplin ataupun guru besar, atau awak boleh dikenakan tindakan disiplin. Tindakan disiplin ni memang dah tahap teruk lah. Maknanya kalau awak dah kena tangkap, bukti awak buli orang pun ada semuanya, kena tindakan disiplin. Macam-macam cara awak boleh kena tindakan disiplin. Ada kena laporkan kepada ibu bapa, panggil mak ayah awak datang sekolah, bagi tahu anak tuan perangai macam ni. Ni ada bukti dia, ni ada orang lain nampak, apa semua dia akan cerita kat mak ayah awak. Ada yang akan kena kehukuman yang berat sampai tahap gantung sekolah dan buang sekolah pun ada kerana isu buli ni. Ada yang paling teruk sungguh-sungguh lah, sampai boleh mengakibatkan kematian, boleh pergi masuk ke sekolah Juhana. Okay? Sekolah yang untuk orang jahat-jahat lah, bagi murid yang bermasalah. Okay? Itu adalah kesan kepada pembuli. Sekarang kita tengok pula kesan kepada mangsa buli. Jadi pembuli, orang yang buli orang lain. Mangsa buli adalah orang yang kena buli. Apa yang terjadi pada diri dia kalau dia tu selalu kena buli? Yang pertama, suka bersendirian. Kenapa dia suka bersendirian kalau dia selalu kena buli ni? Sebab dia dah rasa diri dia, kalau aku kena buli ni, biarlah aku seorang je yang kena. Kalau aku rapat dengan kawan aku yang lain ni, nanti kan jadi apa-apa, katalah dia pun kena buli sekali dengan orang yang sama, mesti dia akan tuduh aku yang jadi punca sebab dia kenal, aku kenal kau macam tu. Dia tak nak benda tu berlaku. Jadi dia akan mula menjauhkan diri daripada orang lain. Jadi dia akan lebih suka untuk bersendirian. Okey, yang kedua,
Rasa rendah diri. Okey, rasa rendah diri ni ada yang rendah diri yang bagus. Rendah diri yang bagus maknanya awak tak sombong, awak suka berkawan dengan semua orang, awak baik dengan sesiapa pun, awak tidak suka menunjuk. Itu rendah diri yang bagus. Rasa rendah diri yang dimaksudkan dekat sini adalah rasa rendah diri yang terlampau. Maknanya awak sentiasa rasa macam, ush, kalau aku ni pergi sekolah ni, orang lain dah tak nak kawan dengan aku lah sebab aku selalu kena bully. Mesti orang tak nak kawan dengan aku tak ada siapa-siapa nak sembang dekat sekolah. Kalau ada soalan tak faham pun aku tak boleh nak tanya kat cikgu, nanti cikgu kata aku macam ni lah. Dia mula fikir tu sangat jauh punya negatif dia. Sampai kan orang tu kadang mungkin tak cakap apa-apa benda buruk pun tentang dia. Boleh tafsir benda tu sebagai orang tengah mengejek dia. Pun boleh jadi macam tu juga sebab dia dah terlalu rendah diri sangat. Padahal orang tu tak ada apa-apa masalah dengan dia kan. Ataupun mungkin dia dapat perasaan rasa rendah diri tu sebab orang yang bully dia, si pembuli ni suka kutuk dia. Dia mungkin orang yang kaya, dia pergi cakap dekat orang yang mangsa bully ni, kau punya beg tak elok lah, kau punya beg buruk lah, pergi sekolah pakai baju sama je, tak ada pernah pakai baju baru, kasut baru. Benda tu pun boleh menjatuhkan maruah dan rasa yakin orang tu dan membuatkan dia menjadi rasa rendah diri. Okey? Dan ketiga ni yang paling pada cikgu paling kesian lah. Okey, sentiasa ketakutan. Di mana dia takut ni kena bully sangat ni, selalu kena bully sampai dia pergi mana-mana pun dia dah takut. Dia nak jalan seorang-seorang, nak pergi daripada kelas ke bilik guru contoh, nak tolong cikgu ambil barang ke apa kan. Dia rasa macam nak kena tengok belakang je. Takut ada orang yang pembuli tu datang nak tangkap dia ke, nak bully dia. Dia nak pergi tandas masa antara kelas tu kan, rasa nak pergi tandas pun rasa takut. Manalah tahu pembuli tu ada dalam tandas tengah tunggu dia ke. Dia dah fikir teruk sangat, macam bila-bila masa je pembuli ni boleh datang dekat aku. Dia dah terlalu takut. Itu pun jadi masalah juga. Dia dah meninggalkan satu kesan yang mendalam lah perbuatan buli tu kepada mangsa buli. Okey, tapi tak apa, jangan risau sebab kalaulah awak berada dalam situasi kena buli ni ataupun awak ada orang ajak awak, jom kita buli dia ni, ada tindakan yang awak boleh lakukan. Okey, yang pertama, awak boleh berkata, jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya ni awak nak cakap masa bila? Kalau ada orang datang nak bully awak cakap, jangan kacau saya lah, saya nak pergi kelas, saya nak belajar apa semua, saya tak nak bully ni. Okey, jangan ganggu saya. Boleh kalau ada orang ajak awak bully orang lain pula, macam mana? Sama macam kita belajar sebelum ni, kalau ada benda yang berbahaya, kita katakan apa? Katakan tidak. Okey, kalau ada orang tu ajak awak, jom kita pergi bully yang ni, orang ni, awak katakan tidak, tak nak, saya tak mau pergi bully dia, saya tak nak ikut awak bully dia. Okey, kalau awak kena bully, cakap jangan ganggu saya. Okey. Yang kedua, bawah dia. Okey, beredar daripada situasi bully. Beredar ni maksud dia awak pergi jauh-jauh lah. Awak kalau nampak ada orang nak ajak awak pergi bully orang lain, awak tak nak, jangan duduk dekat dengan dia lah. Awak dah tahu dia memang nak ajak awak pergi bully kan, awak lari. Jangan nak pergi berada dekat kawasan tu. Ataupun kalau awak ni sedang dibuli, awak dah tengah kena bully, contohnya macam dalam gambar yang ditunjuk tu kan, kat tengah tu kan, awak nampak je ada peluang nak boleh lari daripada benda tu, terus awak lari. Okey, lari tu nak pergi dekat mana? Pergi dekat dua orang ni yang awak boleh beritahu. Okey, yang pertama sebelah kiri yang dekat atas tu. Kalau dekat sekolah, awak maklumkan, maklumi guru, beritahu kepada guru, bagi tahu cikgu. Kalau bab buli ataupun isu buli ni, dia tak semestinya cikgu yang ajar kelas awak sahaja. Cikgu mana-mana pun boleh. Okey,
Kalau nak beritahu guru kelas awak boleh, cikgu yang ajar awak BM ke BI ke, cikgu ajar kelas orang lain pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana cikgu pun boleh. Okey. Yang seterusnya, beritahu ibu bapa. Kalau ni jadi dekat sekolah, awak tak berani nak cakap dekat cikgu, boleh bagi tahu dekat ibu bapa. Bila bagi tahu kat ibu bapa awak kena bully, nanti ibu bapa akan confirmkan balik, akan tanya balik pada cikgu dekat pihak sekolah, betul ke jadi masalah bully ni, betul ke anak saya kena bully dengan orang ni. Cikgu akan tengok dan tanya-tanyalah. Kalau benda tu betul, terbukti ada berlaku bully, barulah sekolah, cikgu, guru besar ke guru disiplin ke akan mengambil tindakan. Okey? Kalau awak nak tengok dengan lebih lanjut mengenai kes bully ni kan, adalah cikgu nak masuk keluar topik sikit. Okay, kat Malaysia pernah ada filem mengenai isu bully ni. Ni ada dua contoh lah, ni gambar poster dia. Tak tahulah kalau boleh jumpa balik dekat YouTube ke apa kan. Okay. Yang pertama tajuknya bully, yang kedua sambungan dia tajuknya bully balik. Cerita dia menarik lah kalau ikut pada pemahaman cikgu, cerita dia sangat best. Okay. Alright. Habis mengenai isu bully. Sekarang kita tengok pada latihan hari ini. Okay, latihan pendidikan kesihatan hari ini mudah saja. Ada 3 soalan yang awak nak kena buat. Okay, ini contoh gambar dia dekat sebelah. Okay, apa yang awak nak kena buat adalah yang pertama, jawab semua soalan yang diberikan. Kedua, lihat gambar yang diberikan. Okay, ada gambar macam ni kan, contoh ada gambar kesan kepada pembuli. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Apa yang kita nak kena isikan dekat sini, awak pilih jawapan yang betul. Apa kesan kepada pembuli? Kalau tengok gambar macam ni, dia menunjukkan jawapan apa? Boleh dikenakan tindakan disiplin, rasa sombong atau suka mendera. Pilihlah, awak ambil dia punya jawapan ni, awak tarik, letakkan di kotak yang betul. Sama juga untuk semua latihan, semua cara nak buat, nak isi jawapan dia adalah sama. Okey, itu saja untuk pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Bye.